Assalamualaikum. Hari ini saya akan bertemu ramah dengan Puan Hayati untuk Hayati Optometris Cawangan Simpang Kuala bagi projek individu temu ramah, assignment, etika dan governance. Bagi permulaannya, saya akan bertemu ramah dengan Puan Hayati sendiri untuk melengkapkan projek ini. Pertama sekali saya ingin ucap terima kasih kepada Puan Hayati atas kerjasama yang diberikan. Kemudian saya ingin bertanyakan Puan Hayati untuk perkenalkan diri Puan Hayati. Okey, terima kasih pada Khadijah kerana pilih syarikat kami. Okey, jadi untuk pengenalan diri saya saya sebagai optometris lah dan juga pemilik Hayati Optometris Sdn Bhd bersama dengan suami saya lah, Muhammad Zamri. So ini adalah syarikat suami isteri lah. Kami beroperasi daripada tahun 2001 sehingga sekarang dan mempunyai 2 cawangan, iaitu di sini Pekan Simpang Kuala Roster dan juga Pendang. Dulu kita biasa ada cawangan di Changlun, cawangan yang ketiga, tapi tak kekal lama, hanya 3 tahun sahaja. So sekarang ada 2 cawangan sajalah. Okey, seterusnya saya akan tanya tentang background of Hayati Optometris dari segi sejarah dan proses sampai ke hari ini Hayati Optometris. Boleh Puan? Okey. Hayati Optometris dibuka pada tahun 2001, bermula di cawangan sini, Pekan Simpang Kuala. Kemudian kita sebenarnya ada cawangan yang kedua selepas tu kita buka di Jalan Putra. Jalan Putra Jalan Putra yang tu yang kedua. Tapi yang tu pun tak kekal lama. Kita buka dalam 3 tahun je. Tak berapa okey, so kita pindah ke Pendang. So menjadi cawangan yang kedua sekarang di Pendang. Okey, setelah pada tahun 2010 kami dalam buka cawangan yang ketiga di Changlun. Tapi yang tu pun tak kekal lama juga, selama 3 tahun je. Jadi kami tutup. So sekarang hanya 2 cawangan sajalah, Pekan Simpang Kuala dan Pendang. Boleh Puan terangkan kepada saya apakah misi dan visi untuk Hayati Optometris Sdn Bhd? Okey. Untuk misi Hayati Optometris, kami berusaha memberi pemeriksaan mata yang menyeluruh dengan pelbagai kelengkapan misi yang patut untuk pemeriksaan mata dan melaksanakan perkhidmatan mesra pelanggan dengan menyediakan pelbagai jenis bingkai kanta yang terkini untuk semua lapisan umur dan juga pada tawaran harga yang bermula daripada yang mampu milik untuk semua orang, iaitu murah, sederhana dan yang paling mahal lah. Serta menyediakan servis yang secepat yang mungkin, iaitu servis 30 minit siap bagi kanta-kanta yang ada stok. Okey. Dan juga menyediakan pelbagai kanta sentuh, itu contact lens untuk semua pelanggan yang memerlukan. Itu adalah misi. Untuk visi, kami berusaha untuk menjadi atau memberikan yang terbaik dalam pemeriksaan mata kepada semua pelanggan, dan berusaha untuk membanyakkan cawangan untuk sebagai memberi servis pada semua penduduk di negeri Kedah setakat yang mampu di masa hadapan. Apakah
bisnes etika yang diamalkan di Hayati Optometris? Okey, bisnes etika di Hayati Optometris, kami rangkumkan dalam satu kata kunci, tim Promeslin. Tim tu maksudnya teamwork, lakukan kerja dalam berpasukan, kerjasama dalam pasukan. Mes, mesra pelanggan. L untuk lean tu kan L tu lembut, maksudnya kita kena melayan customer dengan lembut lah. Lepas tu yang satu lagi IN tu, lean tu informatif, maksudnya mesti ada informasi untuk diberikan kepada pelanggan. Okey. Okey, bagi semua staf dan pekerja di Hayati Optometris, adakah mereka kena follow dengan spesifik peraturan ataupun tata cara kerja yang diamalkan di Hayati Optometris? Ya. Okey, untuk tata cara kerja kami ikut kepada sifat pada Nabi lah, kita ikut sunnah. Ada 4 sifat pada Nabi. Kita akan cuba ikut yang tu, iaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Okey, sidik ni maksudnya kita sentiasa menjalankan kerja kita dengan benar. Kena dengan jujur, dengan ikhlas, dengan baik lah. Kita kena, benda yang kita jual, kita kena telus. Okey. Untuk sidik, amanah pun sama juga. Maksudnya barang harga tertentu kita jual pada harga yang tertentu, ikut jenis barang. Kita tak boleh menyembunyikan kualiti, menyembunyikan ataupun beri harga yang tidak betul, kan? So kena amanah. Bukan sekadar masa dengan pelanggan dan juga bersama-sama dengan rakan sekerja. Okey, yang ketiga menyampaikan. Menyampaikan ni pun sama, kita kena bagi informasi berkenaan dengan barangan yang diberikan pada pelanggan dan juga memberikan informasi tentang permasalahan mata pelanggan, semualah yang berkaitan dengan mata dan bingkai, cermin yang patut pada pelanggan. Okey, pilih yang terbaik. Okey, yang keempat bijaksana. Bijaksana maksudnya kita pandai mengatur cermin ataupun solusi untuk pelanggan kita. Sekiranya dia ada masalah mata tertentu, kita berikan solusi yang tertentu yang patut untuk mata dia. Sebab kes kita sebagai optometris, kita bukan sekadar menjual cermin mata. Kita kena menyelesaikan masalah mata pelanggan dulu. Ada kes yang datang cek mata tapi tak buat spek sebab memang mata dia ada masalah. So kita akan refer ke hospital. Itu mungkin solusi yang terbaik untuk pelanggan tersebut. Tapi ada kes yang dia datang, masalahnya boleh dibetulkan dengan cermin mata atau kata sentuh. Kita akan beri yang patut juga, jenis kata sentuh yang tertentu ataupun kata cermin atau bingkai yang patut untuk pelanggan tersebut. Bagaimana Puan uruskan dengan internal control of Hayati Optometris? Okey, untuk internal control, contoh untuk bab pengiraan akaun dan juga pengiraan audit, kita memang jalankan setiap tahun. Sebab kan kita syarikat Sdn Bhd, so memang kita ikut setiap tahun kita kira akaun, kita buat audit, kita hantar kepada sekretari syarikat kita lah. Dan Alhamdulillah proses semua berjalan lancar dan kita sentiasa ikut apa-apa yang daripada yang kerajaan sarankan lah. So cukai pun kita bayar setiap tahun dan Alhamdulillah tak pernah menjadi satu masalah sampai kedai kita ni sampai kena cek sebab mungkin ada kes-kes yang tidak telus. Bagi Hayati Optometris, adakah Puan sebagai pemilik adakan mesyuarat bersama pekerja dan staf? Jika ya, berapa kali Puan adakan mesyuarat tu dan biasanya berbincang tentang apa? Okey, berkenaan dengan mesyuarat, kami mesyuarat ada 2 jenis lah. Satu mungkin mesyuarat yang
rutin mesyuarat kami yang kami lakukan sebulan sekali. Tapi sekiranya ada projek-projek tertentu atau ada masalah-masalah tertentu, mungkin dia lebih kerap. Mungkin kita adakan 2 minggu ataupun lebih kerap pada tu lah, ataupun 1 minggu 1 kali. So 2 jenis meeting tu lah ataupun mesyuarat yang kita lakukan. Untuk mesyuarat, selalu perkara yang dibincangkan kalau secara rutin kita bincangkan cara atasi masalah yang terjadi pada bulan tersebut. Contoh di segi masalah dengan pelanggan yang timbul atau masalah dalam perniagaan kita, mungkin ada penurunan sale kan. Jadi kita akan bincangkan cara-cara untuk mengatasi dan cara-cara untuk pulihkan kembali masalah tersebut bersama-sama. Untuk yang meeting yang ikut kepada aktiviti tertentu, mungkin dia lebih kerap sebab mungkin kita ada projek ataupun contohlah sebelum PKP mungkin kita ada banyak promosi aktiviti yang tertentu kita buat bersama pelanggan, so kita akan meeting lebih kerap sehinggalah ke hari kita laksanakan projek tersebut. Okey. Bagi pekerja Hayati Optometris, adakah mereka akan melalui training etika, sama ada mereka baru bekerja ataupun sebagai existing pekerja, adakah mereka pun still kena lalui dengan training etika? Ya, okey. Berkenaan dengan training etika untuk yang baru dan yang sedia ada, okey, kita mulakan yang baru dulu. Untuk yang baru, selalu untuk kita nak terima pekerja baru, kita akan adakan sesi temu duka. Dan sekarang ni untuk tahun ni berdasarkan pengalaman sebelum ni, dia hanya satu sesi temu duka saja. Tapi sekarang kita dah tukar cara, sebabkan kita tengok daripada pengalaman perkara yang baru ni kita perlu laksanakan untuk dapatkan pekerja yang lebih baik. Jadi proses dia selepas temu duka dijalankan, kita akan bagi sesi percubaan. Percubaan, contoh kalau untuk staff kita bagi sehingga 2 bulan percubaan. So staff ada beza, staff untuk pembantu jualan dan juga optometris. Okey. Untuk kedua-dua staff ni, dia kena menjalani proses kerja seperti biasa, tapi dia akan dinilai di segi tata kerja yang patut dia kena buat. So kita akan nilai, kita akan beri peratusan lah, macam satu ujian. Sekiranya dia lepas ujian tersebut, baru dia kira sebagai confirm bekerja di syarikat Hayati Optometris. Untuk pekerja lama, sekiranya pekerja tersebut menunjukkan prestasi yang baik dan tidak ada masalah, so dia hanya melalui training untuk benda-benda yang baharu. Sekiranya ada perkara baru yang perlu dilaksanakan di Hayati Optometris. Tetapi sekiranya pekerja tersebut ada masalah dalam etika, contoh dalam etika kerja yang tidak bagus, tidak ikut tata cara kerja yang patut, dan juga memberi masalah kepada Hayati Optometris, sama ada dalam pelanggan atau sama rakan-rakan sekerja, kita akan bagi nasihat dulu secara verbal. Dan kita akan nyatakan sekiranya nasihat tidak diikuti, tidak dipatuhi, kita akan bagi surat amaran. Surat amaran kita sediakan sebanyak 3 surat amaran. So kita lakukan secara yang terbaik dan selembut yang baik lah, selembut yang mungkin lah. Sebab kita bukan suka nak buang bekerja, tapi kita nak baiki dan sama-sama bekerja dengan baik. Itu sajalah. Okey, bagi Hayati Optometris, siapa yang awasi prestasi pekerja semasa bekerja? Okey. Untuk pengawasan pekerja, kebanyakan
saya dan suami lah, sebab kami hanya ada 2 kedai dan kami senang untuk nak mengawasi pekerja lah. Cuma kadang-kadang jika ada masalah apa-apa, sebab kita dalam sesama pekerja ni memang kerjasama, kerja berpasukan tu memang kuat. So sekiranya ada siapa-siapa ada masalah, kita dapat kesan lah. Jadi senanglah untuk kita nak awasi pekerja. Tak perlu ada badan tertentu atau macam manager. Kami tak ada manager, kami just direct lah, sebab kita hanya 2 kedai je. Okey. Untuk soalan seterusnya, saya ingin bertanya kepada Puan sama ada syarikat Hayati Automatris ada amalkan tak polisi whistleblowing bagi kemudahan pekerja? Okey, untuk polisi tersebut kami secara ringkas hanya jikalau ada masalah apa-apa di kalangan pekerja, bersama pekerja, kita just orang kata apa, pekerja akan directly utarakan kepada pihak kami lah untuk menyelesaikan masalah tersebut. So bukan satu perkara yang menyusahkan bagi mereka, sebab memang antara kami dengan pekerja memang sangat rapat, sebab hari-hari berjumpa memang macam keluarga. So tak perlu ada satu badan khas atau polisi yang menyusahkan. Jika ada masalah, terus terang bincang. Yang ni program sebenarnya lebih